Kita tengok sikit lagi muka surat 12 bawah sekali. Sukatan dan timbangan 2 qolah. Bermula sukatan 2 qolah itu bersamaan dengan 13 tin minyak tanah. Hak ni hak Tok Isalih pakai. Hak ni hak petua Syekh Abdul Qadir Mandili. Minyak tanah. Tin khoti 4 segi. Hak zaman dulu. Ataupun kalau kita pergi ke Thailand lah ni, hak yang orang bubuh roti timbang tu. Hak dalam tin tu. Tin tu lah. Sebanyak 13 tin cukup 2 qolah. Ini sesuai dengan zaman tok-tok guru kita zaman tu. Habis. Iaitu bersamaan dengan 190 liter. Ini sesuai dengan zaman kita sekarang. Kalau orang tanya 2 qolah banyak mana? 190 liter. Cukup, selesai. Kita akhir zaman kena mengaji gitu. Ambil poin hak mana nak pegang. Banyak-banyak pun lagu tu lah kita. Kita ambil yang nak pegang. Tu kan macam saya duduk bincang dengan cikgu, macam mana kita nak buat ni. Tajuk ni apa poin kita nak buat? Permulaan dia nak buat apa? Lepas tu nak menyucikan hati tu nak buat lagu mana? Kena buat secara ringkas, pembahagian-pembahagian untuk memudahkan kita beramal. Kalau tak kita mati dulu tu baca kitab tak habis lagi, buat tak dah. Buat ke mana? Tak dah habis. Kitab banyak. Kita duk bahas cara buat tak lagi. Tu kita kena cari satu formula, metod untuk memudahkan kita macam mana secara ringkas untuk memahami isi keseluruhan dengan mudah. Macam akidah tu macam mana? Hak mudah. Fiqh pun macam mana? Hak mudah. Kalau kita nak mengaji ikhna apa tu 8 tahun baru nak khatam. Di pondok tiap-tiap hari nak khatam pun 6 ke 8 tahun. Matla'in Badrin baca hari-hari di pondok Sik 6 tahun. Musalli baca hari-hari setahun. Setahun baru Tok khatam. Kalau buat lagu tu kita pakai tak dah. Jadi kita kena cari macam mana. Kita kena panggil tok-tok guru lain, pakar-pakar bentang kepada kita. Nak buat macam mana? Supaya mudah. Hak kita mengaji ni kita tak nafi, teruskan. Itu sebagai ilmu tambahan untuk kita ni mendetailkan, mendalami, memahami dengan lebih dalam. Tapi masa kita tak banyak. Masa kita dah tak banyak. Jadi kita kena cari kesimpulan macam mana kita ni nak faham dengan cepat, mudah, supaya dapat kita untuk kita mempersiapkan diri kita sebelum daripada kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Wajib dalam bab ibadah, fiqh, dalam bab akidah, tauhid, dalam bab ilmu ihsan, tasawuf. Kita kena selesaikan. Kalau tak, maknanya kita ni belum sempurna di dalam mengamalkan agama. Ni bahaya. Itu kita kena cepat-cepat. Kita tak boleh buang masa. Kita tak boleh halit. Macam mana nak memahami dan untuk menyelesaikan tanggungjawab fardu ain kita. Itu kena belajar hak yang asas-asas dulu. Akidah dia nak ambil rumusan macam mana? Okey, senang ya. Okey, dalam bab fiqh apa dia rumusan dia? Ambil yang ringkas dulu. Begitu juga di dalam bab yang berkaitan dengan tasawuf, apa yang ringkas? Ambil dulu. Jadi alhamdulillah di antara karangan Ustaz Anwar yang kita nipih, tapi part-part bahagian di dalam yang berkaitan dengan syariat selesai. Dah ada dalam ni. Muamalat pun ada sikit dalam ni, tapi tak banyak lah, tak apalah untuk selesaikan fardu ain. Munakahat pun ada dalam ni, muamalat, munakahat, jinayat, semua ada dalam ni. Alhamdulillah. Ini maknanya sesuai dengan keadaan sekarang, maka dia buat tulisan seperti ini. Terima kasihlah kepada dia. Kalau boleh nanti kita pergi ziarah.
Terima kasih Ustaz Anwar Potok Pasir Tumbuh yang telah menuliskan kitab ni untuk kita. Alhamdulillah. Dengan sebab ni mudah untuk kita ni nak settle bahagian-bahagian yang perlu, bahagian-bahagian yang penting di dalam untuk kita ni memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum hakam, yang berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Baik. Jadi sukatan dan timbangan dua kolah itu ialah 5. Ni hak zaman dulu. Hak kita mengaji dalam Matlaib Badrin. Tok guru pula kena cari 5 kati Baghdad tu banyak mana. Ini sesuai dengan zaman dulu. Bersamaan lebih kurang 317 kati tanah Melayu. Saya pun tak erti bab kati-kati ni, tak erti. Hak erti kilogram. Liter. Kilogram liter. Kati tai tak erti. Dulu zaman dulu tok pergi kedai. Bagi cabai setai, kita pun pada setai ni. Payah. Itu sesuai dengan keadaan mereka zaman tu. Maka dhabit yang senang, catatan yang senang, 2 kolah 190 liter selesai. Itu kalau kita nak ukur dengan timbangan. Ukuran bijana. Ukuran bijana. Baik, kembali kepada sedikit pembahasan tadi. Kita sekarang ini terkadangnya kalau kita ikut tok guru punya silibus sukatan, alhamdulillah diajak fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, Fatihah, tahiyat, kemudian diajak hukum tajwid yang berkaitan dengan Fatihah, tahiyat. Dia tak apa lah. Bagi selesai dulu yang penting. Diajak sifat 20, diajak hukum akan sembahyang, puasa, bab zakat sikit, bab haji. Muamalat, nak menikah diajak bab muamalat. Bab jinayat dia tak ajak ke? Pasal tu wajib untuk pemerintah, tak wajib untuk kita. Orang nak perintah negeri, tapi kalau belajar bagus ya. Kita ambil tahu, kalau kita belajar pun bukan kita buat. Tapi kepahaman itu kalau kita belajar, alhamdulillah. Tu kalau orang tanya macam mana wajib fardu ain ni? Wajib hak kita nak buat. Sembahyang, hak kena mengaji buat sembahyang sebab wajib kita sembahyang. Puasa Ramadan, wajib kita mengaji sebab kita nak puasa. Zakat kalau tak mampu, kalau kita ni orang yang miskin, kalau kita ni tak cukup haul dan nisab, tak ngaji lagi tak apa. Tapi ketika nak keluar ngaji. Tetapi kalau kita belajar pada awal lagi baguslah supaya kita boleh tolong orang. Supaya kita boleh tolong orang. Orang kaya mai tanya, macam mana nak keluar zakat? Kita kata macam ni, macam ni, macam ni. Maka jawapan dia wajib kita belajar hak kita nak buat. Hak wajib kita buat tu wajib kita belajar. Semaya haji kalau kita nak pergi haji dan umrah, kita kena belajar. Habis itu. Kemudian dalam bab ilmu tauhid, belajar yang fardu ain lah. Jangan kita belajar yang tebal-tebal sehingga kan pembahasan itu telah pergi kepada bahasan fardu kifayah. Belajar fardu ainnya. Macam mana nak beriman kepada Allah secara fardu ain, beriman dengan Rasul secara fardu ain, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan qada dan qadar secara asas fardu ain. Cukup tak? Cukup. Dah faham amal lah tu lah. Kemudian yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Macam mana nak jaga hati? Dia ada proses dia. Takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli bersih, bagi bersih. Peringkat yang pertama kena bagi bersih. Nak buat lagu nak bagi bersih. Istighfar, bertaubat, memperhinakan diri kepada Allah, tawaduk. Kalau tak mengaji pi tasawuf tinggi mana pun tak akan ubah hal. Kalau lagi dok ada takabur, perasaan besar diri dalam hati itu, mengaji pilah 4 biji kitab tasawuf pun tak akan ubah hal kita.
Sebab proses pertama kita tak buat, iaitulah takhalli, bersih. Kalau tak bersih, macam mana kita nak hias hati kita? Peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua. Pertama tu takhalli, bersih, bertobat. Kita buat salah dengan orang, minta ampun, minta maaf. Kalau hak ni tak settle, tak boleh pergi kepada yang lain. Allah tak izin. Sebab tu proses perjalanan kerohanian begitulah yang disepakati oleh ulama kerohanian. Kemudian barulah kita ni riadah, mujahadah. Riadah kurang sedikitkan makan, sedikitkan kita ni bercakap sedikit yang tidak berfaedah, sedikit kita tidur, dan kita ni tak bergaul dengan majlis-majlis yang lara. Itu orang panggil riadah, latihan. Mujahadah. Kerana nafsu ni kita kena kenal. Itu peringkat untuk kita ni memahami di dalam masalah ilmu tasawuf. Lepas tu barulah tahap yang kedua, tahalli. Allah Ta'ala hias hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Dengan sifat-sifat mahmudah. Dulu pengah la Allah Ta'ala kurniakan sabar. Dulu kita dapat memikirkan hikmah kerana berkat daripada nur ma'rifatikan dengan asbab. Kita ni mujahadah, riadah, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita perkara itu. Barulah peringkat yang ketiga, tajalli. Barulah Allah Ta'ala izinkan hati kita ni dapat mengingati Allah Ta'ala. Barulah Allah Ta'ala izin kita ni dapat mengingati Allah Ta'ala. Habis itu. Baik, itu cara dia. Kita nak sihat, kena ikut petua kesihatan. Sakit, kena cari ubat yang betul untuk kita sihat. Kadang-kadang makan ubat pening kepala, tapi dia kait dengan buah pinggang pula dah. Cari ubat tak betul. Kita mengaji proses dia tu kena proses mengikuti cara-cara yang diatur oleh ulama supaya kita ni memahami agama itu dengan baik. Kita memahami agama itu seperti mana yang disusun oleh orang-orang yang telah berjaya di dalam masalah yang berkaitan dengan agama. Aulia, salihin, siddiqin, macam mana mereka buat, macam tu kita kena ikut. Orang lah tak ikut sistem tu. Siapa kata lagu tu? Malam ni dia pergi kuliah, bacaan hadis, bagus lah. Pada duduk rumah baik mengaji, tapi dia tak ikut sistem. Bulan depan dia main, Tok Guru tak main, cuti, pergi berjalan. Macam saya, tuan berjalan kata Tok Guru main, dia tak main. Macam mana? Macam tu. Kalau macam tu, di dalam bab akidah tak mendalami, tak mengaji yang berkaitan dengan sifat 20, dia kata mengaji apa sifat 20 senang. Dalam bab yang berkaitan dengan ibadah, dia kata mengaji apa bayang sembahyang, duk ambil ayat sembahyang hari dah. Ada suka kepada lain, pembahasan yang lain yang dikatakan itu di dalam perbincangan ilmu fardu kifayah, maka menyebabkan dia memahami sekerat apabila sampai satu masalah yang berkaitan dengan fitnah, dia jadi kalang kabut. Macam mana nak buat ni? Dia jadi macam tu. Tapi kalau orang yang mendalami ikut sistem yang diatur oleh ulama, akidahnya begini, syariatnya begini, kena buat lagu ni tak. Akidah macam ni, kalau lagu ni pahaman lain daripada akidah kita, tak betul. Dia boleh tapih dah.
Dia boleh dah. Itu kena penting ilmu ni, fardu ain ni amat penting. Supaya apa? Dapat kita ni memahami dan mengamalkan agama seperti mana yang digariskan di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Digariskan di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kena ikut metod Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis itu. Baik. Ukuran bijana bekas air yang bersamaan dengan 2 kolah. Jikalau bijana itu bulat, kalau bekas itu bulat, ukuran 2 kolah dia macam mana? Orang panggil apa? Tonteram kan? Tonteram. Kita tengok 2 hasta setengah tak? Lebih tak apa. Ni belah tinggi. Dan ukuran lebar bulatnya, hak bulat tu 1 hasta. Kita tengok cukup tak 1 hasta bulat tu? Dan jikalau bijana 4 segi, maka ukuran tingginya 1/4 hasta. Kita buh 2 terus lah. Kalau 4 segi kita buh 2 hasta. Dan ukuran lebarnya setiap seginya itu 1/4 juga. Maknanya kalau macam ni, belah panjang ni 2, belah ni pun 2, belah ni pun 2, kira 2 kolah. Mudah ya. Yakni tangan orang yang pertengahan 1/4. Kita kira 2 terus lah, senang. Kita kira 2 hasta. Belah ni 2, belah ni 2, belah ni 2. Cukup lah tu. Boleh guna dah. Tu petua supaya mudah kita ni mengetahui cukup ke tak 2 kolah ni. 2 hasta belah ni, 2 hasta belah ni, 2 hasta turun bawah. Cukup. Boleh guna. Boleh guna. Kalau hak bulat, kalau yang bulat, macam mana? Tinggi dia 2 hasta setengah. Kita kira 3 terus lah. Lebar dia 1 hasta. Boleh guna. Boleh guna dan dikira sebagai 2 kolah. Tu pun ayat kena penuh. Kalau kita cedok turun, maka tak dikira 2 kolah. Habis itu. Sebab hadas kecil, punca kerana nak jadi hadas kecil ni, sebab dia ini. Tengok ulama diberi karang satu kesimpulan yang mudah untuk kita ni buat kaedah dan pegang. Dia tak bercakap banyak dah. Dia kata 4 ni batal yang mayang. Lain pada 4 ni tak. Dia tak payah sebut dah. Kalau buat ni tak batal, buat ni tak batal, buat ni tak batal, tak. 4 ni buat batal. Lain pada 4 ni tak batal. Sebab yakni punca berlakunya hadas kecil, iaitulah batal air sembahyang. Hadas kecil ni batal yang sembahyang. Hadas amrun i'tibari syar'iyyun. Hadas perkara yang dipaham yang jenis syarak, itu hadas. Yang dipaham yang dibangsakan kepada syarak, itu hadas. Hadas kecil yakni berlakunya batal air sembahyang. Itu maksud hadas kecil, batal air sembahyang. Maka tak boleh sembahyang lah. Tak boleh kita ni tawaf. Kerana sembahyang dan tawaf syaratnya mesti berwuduk, wajib. Itu rukunnya. Kalau batal yang sembahyang, tak boleh sembahyang, batal wuduk, tak boleh sembahyang, dan tak boleh kita ni tawaf. Lagi, dan menyentuh mishaf. Sentuh Quran, kecuali Quran itu Quran terjemahan. Syarat lagi, ayat
hak tulis Arab tu tak boleh pegang juga. Pegang atas boleh. Tapi kalau pegang juga, kena kalau hak ada terjemahan. Hak ada terjemahan. Tu pun syarat lagi, terjemahan tu kena lebih daripada ayat Quran. Kena banyak syarah tu. Tulisan Rumi tu lebih banyak daripada tulisan Quran. Baru boleh tanggung. Baru boleh pegang. Kalau tak ada uduk. Tu di dalam kitab panjang-panjang disebut macam tu. Sebab hadas kecil itu 4. Nak jadinya batal uduk 4. Lain pada 4 ni tak batal uduk. Mana dia 4? Pertama, keluar sesuatu, tak kira benda apa. Air ke, angin ke, apa sahaja daripada kubul. Keluar sesuatu, ghalib, sesuatu yang keluar kemaluan depan. Tapi kalau keluar darah, macam mana? Kalau keluar cacing, macam mana? Tetap batal. Kecuali istihadah. Tu tak apa. Kecuali istihadah, tu lain. Ataupun salisil baul, kencing keluar sedia, tu dia maaf balik. Sebab tak boleh kontrol dah. Ad-darurah syiddatul hajah. Perkara darurah itu bersangatan hajat. Iza daqa ittasa'a. Apabila sempit, syarak buka jadi luas sikit. Dia lagu tu. Kencing keluar sedia, orang panggil salisil baul. Batal dah uduk? Dah tu. Tapi uduk tu hanyalah satu waktu sahaja. Kencing sedia ataupun nak semayang lagu mana? Maka basuh kencing kita ataupun basuh darah bagi istihadah. Lepas tu tahaffuz, yakni memelihara dia dengan tampal sesuatu, tisu ke. Kalau orang perempuan pek hak perempuan tu untuk menahan supaya najis tu tak pergi tempat lain. Kemudian berwudu, semayang dalam keadaan keluar darah ataupun keluar kencing, dimaafkan, tetapi untuk satu waktu sahaja. Untuk satu waktu sahaja. Semayang zuhur satu waktu saja. Nak semayang asar tak batal lagi. Walaupun tak batal, tak kentut, tak apa, tak pegang kemaluan, tak kentut, tak sentuh kulit perempuan lelaki, pun tetap dia kena ambil uduk lain untuk semayang asar. Pasal apa? Kerana itu hanyalah satu waktu sahaja. Ini bagi orang ataupun salisil baul. Istihadah bagi perempuan, salisil baul bagi perempuan dan lelaki. Apa dia salisil baul? Keluar air kencing sedia. Dia berbeza dengan kencing tak puas. Dia tak sama. Kencing tak puas, dia panas badan, lepas tu dia duduk dalam tanah kencing, dia basuh nak keluar lagi, sekali basuh nak bangun nak keluar lagi, duduk dalam 10 minit habis. Itu orang panggil kencing tak puas. Hak tu wajib kena bagi buang bagi habis, dan basuh semayang macam biasa. Yang salisil baul ni memang tak ada masa, memang keluar sedia. Kalau tunggu pakai tak semayang, itu orang panggil salisil baul. Salisil baul dimaaf. Hak ni lain, hak ni masalah lain. Hak ni masalah tu daripada kubul seseorang ataupun dubur seseorang dari batal wudu. Contoh macam mana? Kubul keluar air kencingnya, tiba-tiba keluar darah itu, batal. Tak biasa jadi, batal. Ataupun keluar cacing, batal. Ataupun dubur, ini najis kita. Kita tiba-tiba keluar benda lain. Contohnya kita tertelan guli. Ini Tok Saleh bagi misal. Keluar guli sebiji, kok punggung kita, batal. Walaupun tak sekali dengan najis, guli semata-mata, tetap batal. Tetap batal. Keluar sesuatu lah tak kira, daripada kemaluan depan dan kemaluan belakang,
hukumnya batal wudu. Ataupun yang soreh, yang nyata daripada kemaluan hadapan dia, batal wudu juga. Tapi memang angin keluar daripada kemaluan depan, selalunya kencing ya, tiba-tiba angin, batal wudu. Nah, sekiranya dengan yakin. Kalau tak yakin, pakai hukum asal doa. Itu kita mengikut pertimbangan kebiasaan, ukuran yang kita maklum. Kita tahulah diri kita. Macam dubur, kentut ke tak kentut? Baik, lubang punggung tu buka tak? Tak. Kasar ya? Tak salah ya. Kadang-kadang iblis kacau kita. Nah, kasar macam nak buang angin. Buang tak? Tak. Tak payah ambil wudu, payah. Takkan kita tak boleh beza. Punggung kita tu buka ke tak, keluar angin ke tak, bau. Habis tu. Sama ada yang keluar itu benda yang suci. Macam guli tadi. Tak ada najis apa keluar guli, telan keluar. Tak ada najis pun, tetap batal. Ataupun yang najis, batal wudu. Kering kalau keluar, batal wudu. Ataupun basah, batal wudu. Kesemuanya keluar saja daripada kemaluan depan dan belakang, kering ke, basah ke, berserta dengan najis ke, tak berserta dengan najis ke, hukumnya batal wudu. Hukumnya batal wudu. Habis. Benda yang basah ataupun benda yang nadir, yakni yang menyalahi adat. Macam tadilah, tertelan guli, keluar guli sebiji punggung kita, tetap batal. Ataupun sakit batu karang, keluar daripada kemaluan kita batu, tak ada air pun, batal wudu. Batal wudu. Hukumnya batal wudu. Dan sama ada angin, sedikit walaupun sikit keluar, ataupun banyak lebih lagi lah, sikit ke banyak ke, batal wudu. Dengan sengaja ke ataupun terpaksa, batal wudu. Dan sama ada angin, melainkan mani yang keluar pada kali yang pertama, yakni keluar dengan sendiri. Itu tak batal wudu, tapi wajib, mandi wajib. Kita duduk elok-elok ni, duduk mengaji, keluar mandi hak kali pertama, tak ada buat apa pun, terkeluar kena penyakit, tak batal wudu, tetapi wajib mandi, wajib kena mandi. Tapi kalau keluar kali kedua, batal. Kalau keluar mani pula kali yang kedua, batal. Maknanya kita bincang pada tajuk yang pertama, perkara yang membatalkan wudu, keluar sesuatu daripada kemaluan depan dan belakang, hukumnya batal wudu. Sama ada najis ke tak najis ke, apa sahaja. Benda tu yang pelik sekalipun, seperti guli tadi, tetap batal wudu. Ataupun cacing yang keluar tanpa dengan najis, tetap batal wudu. Ataupun angin, batal wudu. Melainkan yang tak batalnya mani yang keluar pada kali yang pertama. Kita mandi wajib, tak payah ambil wudu dah kalau mani tu keluar kali pertama. Tapi kalau kita ni, contohnya suami isteri, dia berjunub, mandi wajib. Kalau pegang kemaluan, wajib kena ambil wudu. Ni orang kata mandi wajib tak kena ambil wudu. Tak, kamu pegang kemaluan tadi, mandi wajib pun kena. Ni masalah ikut kita. Kita kata dah mandi wajib, tak gaduh ambil wudu. Tak boleh. Terutamanya kalau kita mandi wajib, kita kosok kemaluan depan kita, kemaluan belakang, maka hukumnya kena ambil wudu semula. Kena ambil wudu semula. Itu sebut dalam kitab yang berkaitan dengan Fathul Mu'in pun ada, dalam kitab Fathul Mu'in, Fathul Kharib Mujib pun ada, disebut
secara luas di sana. Masalah, jikalau keluar sesuatu daripada lubang di bawah, menghadapnya ketika tertutup qabul, kemaluan depan ataupun dubur, maka jadilah berhadas. Baik, contoh dia keluar sesuatu macam angin lah. Angin. Contoh, kita ni tak pernah berlaku pun. Bagi perempuan lah contohnya selalu berlaku. Orang tanya, kemaluan hadapan, tiba-tiba terasa angin keluar. Kita tanya, keluar tu dengan yakin ke ataupun rasa-rasa macam tu? Ya, kalau rasa-rasa macam tu tak. Tapi kalau memang sah, dia rasa memang angin keluar, maka hukumnya batal. Maka hukumnya batal wudu. Begitu juga bagi orang lelaki. Bagi orang lelaki, kalau dia duduk elok, tiba-tiba terbuka kemaluan, itu pun kita ukur dengan maka kalau ragu-ragu tak lah. Kalau yakin dah memang batal. Kalau yakin memang batal. Kedua, hilang akal dengan sebab tidur ataupun pitam ataupun mabuk. Tidur, yakni tidur yang tidak tetap papan punggung, itu batal wudu. Sat ke, lama ke, kalau tak tetap papan punggung, batal. Kena ambil yang lain. Tetapi kalau tidur dalam keadaan tetap papan punggung, maknanya kita duduk ni, papan punggung kita tu katuk lubang kemaluan dubur kita tu. Kalau duduk macam ni lena. Lagi semayang boleh. Pasal apa? Sebab kalau duduk macam ni susah angin nak keluar. Tapi kalau menerak batal. Pasal apa? Kerana papan tetap. Apabila tak tetap, mudah angin keluar. Itu kaedah dia. Tidur ni, yakni tidur yang tidak tetap papan punggung, dia kena ambil yang semayang lain. Tidur yang macam mana? Tidur yang tak sedap. Tapi kalau duduk mengaji ni mengantuk, dengar sikit-sikit, dengar sedap lagi tu, orang panggil tidur ayam, itu tak betul. Ni lena ni sampai orang baca doa tak jaga lagi, tu batal. Tetap tu pun kalau tetap papan punggung tak apa. Kalau tetap papan punggung, lena api tak apa. Duduk macam ni, lena sejam mentabah. Kita ada wudu, ambil semayang subuh ni, naik bah, tidur. Sementara nak cop pasport, contohlah nak pergi, aku semayang dulu bagus. Pada sembang mampu saja, terus semayang. Kita tidur sejam, tak apa, kerana kita tidur dalam keadaan tetap papan punggung. Yang batalnya sekiranya tak tetap. Kita angkat kaki naik lagu tu, tak boleh. Lengah atas bah, angkat kaki duduk lagu tu, tu batal. Tidur 5 minit pun batal kalau lagu tu. Ataupun mengiring, ataupun terlentang, ataupun kita ni menerang. Makruh tidur menerang. Tu di dalam masalah batal wudu yang berkaitan dengan tidur atau pitam, pingsan. Ni rebah, pingsan, tak sedang, 1 minit 2 minit batal wudu. Atau mabuk atau gila, melainkan tidur yang tetap papan punggungnya pada tempat kedudukan papan punggung, hukumnya tidak batal wudu. Pasal sukar, susah untuk angin keluar. Jadi dua dah kita bincang. Batal wudu yang pertama, keluar sesuatu daripada kemaluan depan dan belakang. Kedua, oleh kerana dia tu hilang akal, sama ada tidur tak sedang ataupun pitam ataupun gila, tu semuanya membatalkan wudu. Tapi kalau mabuk makan pinang tak batal.
Jangan duduk pandai-pandai pula kita duduk buat hukum. Nah, orang tanya kita pergi Aceh makan Minang. Orang duk jual tepi-tepi masjid tu. Nah, makan Minang mabuk. Tu bukan hilang akal. Tu orang panggil penin. Nah, mabuk dengan makna penin tu. Tu tak batal. Ya, tu tak batal wudu. Baik. Ketiga, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi yang sah dinikah. Yakni ajnabi yang harus berkahwin dengannya dengan orang yang luar ajnabi itu. Melainkan mahram yang haram berkahwin dengannya dengan sebab nasab, yakni keturunan, seperti ibu, bapa, saudara kandung. Tu tak batal wudu. Sentuh kulit lelaki dan perempuan yang halal dinikah batal. Sentuh kulit lelaki dan perempuan yang halal nikah batal. Yang haram nikah tak batal. Ya. Yang halal nikah tak batal. Yang haram nikah tak batal. Macam mak kita, adik perempuan kita, abang lelaki kita bagi usul dan faraq. Usul macam orang perempuan, ayah dia sentuh ayah dia tak batal. Tok wan dia, tok nek laki dia tak batal lah tu. Tu usul hak atas. Dan faraq, anak lelaki dia. Lepas tu pula adik dia. Lepas tu pula contohnya cucu laki dia. Tak batal lah. Tak batal. Adapun hawashi seperti sepupu, batal lah. Tak boleh. Sepupu tu batal. Dalam bab ni dia rumit sikit. Kadang-kadang kita rasa boleh tapi tak boleh. Kadang-kadang kita rasa boleh tapi hukumnya tak boleh. Terutamanya tiri. Pak dia lain, anak dapat anak, cerai dengan mak, pak ni bercerai dengan mak, nikah. Apabila menikah, anak tiri ni dengan anak tiri ni batal. Tak boleh tu, pak lain-lain. Tapi kalau pak ni menikah dengan mak ni cerai, kemudian menikah lain pula dengan pak lain, dapat anak seibu, tu tak. Tu tak batal. Ni rumit ni. Kadang-kadang kita rasa boleh kot, padahal tak boleh. Menantu dia menikah dengan anak kita, kemudian mati suami kita, kita menikah orang lain, kita menikah dengan orang lain. Menantu kita ni tak boleh salam pak tiri hak baru ni. Tak boleh. Kerana bukan pak kepada anak, kepada suami dia. Bukan pak pada suami dia. Kita batal ya mayang. Salam adat boleh lah, dia tua kita muda. Tapi hukumnya batal wudu. Batal. Bukan sabit nasab. Bukan. Tak kena-mengena ni bukan pak kepada suami dia. Perempuan tak boleh salam lah suami baru kepada mak mentua tu. Tak ada kena-mengena. Baik. Ni masalah ni rumit. Terutamanya pupu. Tu memanglah kalau pupu memang tak boleh lah. Ataupun pak menakan kita menikah dengan isteri dia, kita tak boleh pergi salam isteri dia. Pak menakan kita perempuan boleh salam pak menakan kita, tetapi dengan isteri dia. Contohnya orang perempuan, dia ada pak menakan. Pak menakan ni dia ada mak menakan. Contohnya perempuan ada mak menakan. Mak menakan ni menikah dengan suami tu, tak boleh pergi salam dengan suami dia. Batal. Tak boleh. Salam juga
tu salam adat orang panggil. Dah dia tua. Saya kalau tak salam payah. Salam tapi batal wuduk, kena ambil sembahyang lain. Kena ambil sembahyang lain. Kita payah sikit orang Malaysia sebab dia tak ada adab. Dia lagu tu. Orang tani, Allahu Akbar, birah dengan birah, jangan tengok. Tak boleh. Birah dengan birah, ni laki nikah dengan anak kawan ni perempuan. Nikah dengan anak kawan ni, hak ni perempuan nikah dengan laki. Laki hak menantu ni dengan hak belah perempuan menantu ni tak boleh sekali. Tak boleh tengok. Duk sin. Katuk dengan hijab. Tak boleh. Orang petani sebahagian lah tak jaga juga apa kita. Allahu Akbar. Pondok dalam dia daripada 3 generasi. Pondok dalam ni 80 tahun dah. Baba Abdul Rahman, Baba Hussein, Baba Abdul Karim. Baba Abdul Rahman lagi kuat dia. Kalau bercampur laki perempuan, minta maaf jangan panggil baba. Minta maaf. Minta maaf sangat-sangat. Jangan panggil baba. Tu kalau orang nak panggil dia, tahu dah buat tempat asin bagi dia. Mesti ada takbir di antara lelaki dan perempuan tu, kena ada. Kena minta maaf orang perempuan jangan lintas tepi dia. Kalau lintas, habis program tu. Masalah kepada penganjur. Saya penganjur nak kena. Contoh perempuan lintas, terus dia nak balik. Makan ke tak makan ke, tak apa-apa nak balik. Dia tukar angin, orang yang potong angin dia. Bukan dia buat-buat, kerana macam lintas kat tu, tak boleh. Tok guru petani. Boleh. Tu kalau pergi rombongan, kalau saya kata pondok ni jangan ambil gambar nah, tok guru ni pantang, dia tak pergi ambil gambar. Okey, tok guru ni boleh ambil gambar, laki pun boleh, perempuan pun boleh. Okey. Tu senang. Kita tak potong angin dia. Kalau bapa memang saya tak buat rombongan. Pasal payah nak jaga. Kita tahu dah macam mana Syekh Amin mai. Bukan. Baik. Ketiga, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi, yang haram berkahwin, yang harus berkahwin. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi yang harus berkahwin dengannya. Sama ada syahwah ataupun tidak ada syahwah, keinginan ataupun tidak, batal hukum dia. Sentuh, contohnya lelaki dan perempuan, suami dan isteri, hukum muktamad batal. Tetapi sekiranya darurah, payah nak jaga, sentuh dengan tidak sengaja dan tidak menimbulkan syahwah, maka di dalam mazhab kita qaul yang dhaif tak batal, boleh taklid nak tu, boleh pegang hak tu ketika terkepit, boleh pakai. Contoh pergi rombongan, boleh yang pun payah nak pergi ke sana nak pergi ke sini, mai jumpa suami isteri, nak bagi beg duit, nak bagi tu isteri tu balik Allahu Akbar, muktamad batal lah. Pakai qaul dhaif hari ni dalam hati kita, aku taklid qaul dhaif, nak pergi ambil pula satgi selera habis, nak jaga lagi hak ni, maka qaul dhaif, sentuh yang tidak sengaja, yang tanpa syahwah, tidak batal pakai tu. Tak ada masalah taklid ketika itu. Dalam hati kita, aku taklid dalam masalah ni di dalam qaul yang dhaif dalam mazhab Syafi'i. Habis. Melainkan orang yang tak boleh menikah macam ibu, bapa, saudara kandung ataupun dengan nasab susuan, seperti ibu susuan, bapa susuan, saudara susuan, ni tak apa. Tok Guru petani dia buat apa ni? Anak murid rapat dengan dia, nak buat kereta, nak ambil makanan dapur. Dia ada anak perempuan umur 6 tahun. Anak murid dia umur 40 tahun. Dia kata mari aku nak angkat nikah.
Tapi sebelum akad nikah tu, ni aku nak akad nikah ni, nak bagi halal ni, nak masuk dalam rumah ni, maknanya mu menantu aku. Tapi lepas akad nikah lagi, mu lepas cerai. Janji di luar akad. Dalam akad tak boleh. Simpulan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mas kahwinnya sebanyak ini, maka dia terima jadi menantu dia. Maka bebaslah. Pergi sana pergi sini nak ambil dapur. Nak jaga betara tu. Semua kebanyakan buat macam tu lah di petani. Baik. Dia ada 3 bini, Tok Guru tu. Dia nak terima menantu satu. Lepas tu dia kata, ni akak ni loh. Dia bagi menikah dengan anak pertama, bini pertama. Dia kata mu cerai sikit. Lepas tu pula, ni aku nak angkat anak perempuan bini aku nombor 2. Angkat. Sekali dah terima dah, cerai. Barulah menikah, betul-betul nak menikah tu. Pasal apabila buat lagu tu, rumah nombor 1 boleh masuk, rumah nombor 2 boleh masuk dengan senang. Tu waraknya mereka jaga macam tu. Kita tak ada duk kisah, kita kata alah bukan duk rasa apa macam anak-anak dah. Tok petani tak dia jaga. Ataupun dengan sebab berkahwin seperti ibu menantu, ibu mentua lah, ibu mentua. Kita ni boleh salam, tak batal. Bapa mentua bagi perempuan salam dengan bapa mentua ataupun menantu tidak batal wudu. Syahdan tidak jadi hadas sebab bersentuhan kanak-kanak lelaki atau perempuan yang kecil yang belum sampai hak umurnya yang diingini. Umur setahun, umur 2 tahun, budak perempuan kita ni tak wan, pergi pegang tak batal. Kita pun tak teringin kat dia, dia pun tak tahu nak teringin kat kita. Tapi kalau teringin juga, bukan orang lah ni. Kita umur 70 kenal dekat budak umur 2 bulan ataupun 2 tahun, bukan orang lah ni. Kalau orang dia tak teringin. Kalau orang dia tak teringin macam tu, dia tak batal. Tetapi ni bagi kita dengan masalah budak kecil. Contohnya macam saya nak pergi salam umur 70, tak boleh. Saja-saja tak boleh. Kita tak ada ingin kat dia, tah dia teringin kat kita. Sudah. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Tetapi kalau salam juga di atas orang panggil adat. Hukumnya batal wudu, tetap batal wudu. Di atas qaul yang muktamad tetap batal wudu. Baik. Lepas tu anak orang kafir, anak orang Kristian, anak orang Buddha, kita bukan boleh menikah. Lepas tu kalau kita sentuh dengan lelaki, kita lelaki sentuh mereka perempuan, batal ke tak? Batal. Kata batal yang tak yang boleh kahwin. Hak tak boleh kahwin tak batal. Yang tak boleh kahwin ni yang haram muabbad, yang berkait dengan nasab. Tu tak boleh. Tu tak batal. Mak, kau, anak, cucu, tu tak batal lah. Mak mentua, sebab dia berkait. Tapi kalau haram muqayyad, tak boleh menikah dengan anak orang Kristian, tak boleh menikah dengan anak orang Buddha selagi dia kafir. Kalau dia masuk Islam mu'allah, kita sah nikah dengan dia, maka batal wudu. Batal wudu. Syahdan tiada jadi hadas dengan sebab bersentuh kanak-kanak lelaki atau perempuan yang kecil yang belum sampai had umurnya yang diingini. Mana kalau kita salam dengan budak-budak tak batal wudu. Umur dia dalam 6 ke 7 tahun. 9 tak boleh dah lah. 9 dia naik badan dia tu, kita pun rasa tu tak boleh dah. Dan isteri kita kena ataupun gatal sangat uban dia, dia kata abang tarik sat. Kita kata aku dah mayang ni. Tolonglah sat. Tak batal kalau pegang rambut isteri. Begitu juga kuku isteri.
Dia potong-potong kuku, dia suruh kita ambil buang. Kita pegang kuku dia, tak batal. Dan gigi, dia cabut-cabut, dia suruh kita buang, kita pegang gigi, tak batal. Bagi perempuan ataupun lelaki yang mahram seperti suami dan isteri. Pasal apa? Tok Saleh kata kerana tak ada karat. Mana tak ada keinginan, tak naik syahwah pun. Kalau kita pegang rambut ataupun gigi ataupun kuku, tak ada syahwah, tak ada keinginan, hawa nafsu kita ada jadi naik syahwah, itu batal. Last sekali, keempat, menyentuh kemaluan anak Adam, iaitu zakar atau faraj, dengan perut, tapak tangan, maknanya dengan tapak tangan ataupun dengan perut anak jari, dengan tiada berlapik, sama ada kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, lelaki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, hidup atau mati, padahal tidak mengapa jikalau menyentuh kemaluan binatang. Kalau sentuh kemaluan manusia dengan manusia, batal. Tu pun dengan tapak tangan yang tiada berlapik. Contoh dia doktor sunat budak, batal. Kalau dia tak pakai sarung tangan. Kalau pakai sarung tangan tak batal lah. Sama ada orang hidup ataupun orang mati, dan sekalipun tertanggal kemaluan itu daripada manusia itu. Kalau kita tutup Saleh bagi misal, orang bom mati, kemaluan kalau kita tahu pegang dengan tak berlapik, batal. Sekalipun, kecuali kemaluan binatang, tu dah. Sembelih lembu, kita lapar-lapar terpegang kemaluan lembu, tak batal lah tu. Hukum dia tak batal. Tu 4 sebab ni je batal wudu. Lain pada tu dah. Yang pertama, iaitulah keluar sesuatu daripada kemaluan depan dan belakang. Kedua, hilang akal dengan sebab tidur yang tak sedap, yang tak tapan punggung ataupun pensan, pitam, ataupun yang dikatakan gila ataupun mabuk, itu batal. Ketiga, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang halal dinikah. Muktamad batal. Qaul dhaif, kalau orang tu tak sengaja dan tak syahwah, boleh kita guna di tempat-tempat yang darurah seperti di Mekah. Depa jenis tangan tak boleh duduk diam. Jalan jenis nak lalu. India sama tur lebih kita. Nak jalan-jalan lah. Tu orang Melayu ni bagus sungguh. Arab puji, orang Melayu. Kita tak kacau orang. Lepas tu kita ni pakai ihram. Kadang-kadang kita tak katuk habis. Tawaf, pak, dia sentuh kita. Kita tak sengaja. Bukan sengaja sentuh dia. Dan kita tak ada syahwah. Taklid qaul dhaif tidak batal. Tak batal pasal nak jaga payah. Kalau kira batal kau muktamad, jenuh ambil wudu. Jenuh ambil wudu. Dah lah jauh. Baik. Tu kaul yang muktamad, sentuh kulit lelaki dan perempuan yang halal nikah batal. Tetapi kaul yang dhaif, kalau tak sengaja dan tak kulit lelaki dan perempuan. Keempat, menyentuh kemaluan anak Adam. Kita ni belah cucu, basuh berak cucu, tok batal wudu. Tok wan pun batal kerana pegang kemaluan anak Adam. Sama ada kecil ataupun besar, budak tu batal wudu kita. Habis itu. Kemudian wudu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada sikit soalan yang mana boleh saya jawab, yang tak boleh kita tangguh. Perempuan yang sedang sakit nak bersalin, telah keluar air ketuban tetapi tidak ada darah, adakah dia masih wajib solat fardu? Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan solat hormat waktu? Adakah ia solat biasa tetapi tidak ambil wudu? Yang ketiga, dalam keadaan yang macam mana orang Islam dibenarkan solat hormat waktu itu? Baik. Perempuan ni dia kemaluan tetap batal wudu. Maka di sini dikira
darurat. Semayang wajib semayang, tapi nak semayang tak cukup syarat-syarat dia. Maka di sinilah namanya semayang hormat waktu. Semayang hormat waktu ni masuk waktu semayang. Semayang yang tidak cukup syarat dia. Syarat kena menghadap kiblat, menutup aurat, berudu, suci daripada najis yang tidak dimaaf. Tiba-tiba duduk atas katil. Pakaian pun kotor, keluar air. Kalau ambil uduk pun tidak sah kerana keluar daripada kemaluan. Maka ketika itu darurat namanya. Ketika inilah dikatakan semayang hormat waktu. Hormat waktu ini dengan maksud yang mana mampu kita buat, kita buat. Yang tak mampu tak apa. Contoh, masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, kita nak mangkit tak boleh, tidur. Tak apa, mayanglah tidur. Kerana tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk, kita tidur melentang, tak boleh mengiring, tak boleh mengiring, tidur terlentang, tak boleh tidur terlentang. Kita ni isyarat dengan kelopak mata tak boleh juga. Isyarat dengan kepala tak boleh juga, dengan kelopak mata tak boleh juga dengan hati. Semayang mana? Allahu Akbar hati, baca Fatihah. Sekali nak rokok, hadirkan dalam hati kita Allahu Akbar rokok. Dalam hati kita dah tak mampu lah. Tenaga apa pun tak ada dah. Fattaqullah mastata'tum. Takut kepada Allah semampu kamu. Kalau boleh berdiri, berdiri, wajib. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, tidak mengiring. Tak boleh mengiring juga, tak larat, tidak terlentang. Tak boleh juga isyarat dengan kepala. Tak boleh dengan kepala, tak larat, tak ada tenaga dah. Tu berat dah lah. Dengan hati, nak mati tu. Maka semayang hormat waktu ni masuk zuhur, mayang. Semayang, kalau boleh ambil uduk, ambil uduk. Tapi tak apa, tak payah ambil. Semayang macam mana? Adulah. Tapi tak sah kerana tidak cukup syarat. Pasal apa kena semayang? Kerana tak mau lalai. Selepas sihat nanti, tanda apa hari duduk dalam hospital 4 hari. Qadha zuhur 4 tu, asar 4, maghrib 4. Selama 4 hari. Kita nak buat hari-hari tak larat. Selama 4 hari kita buat zuhur fardu hari ni, kapit dengan hak duk hospital tu sehari. Esok pula zuhur hari ni kapit dengan hak 2 hari hak duk dalam hospital. Esok pula hari ketiga sembahyang zuhur fardu, kapit qada balik yang kita uzur ketika duk dalam hospital itu. Pasal kita sembahyang tak cukup syarat. Kadang-kadang aurat pun tak tutup dengan sempurna, tak boleh. Siapa dia nak urus kita? Ataupun yang kedua najis, ataupun yang ketiga tidak boleh berudu, ataupun boleh tetapi tidak ada air dan seumpamanya. Macam kita duduk atas kapal terbang, sembahyang. Sagi sampai tempat ulang balik. Kerana sembahyang tadi ni hanya hormat waktu, supaya kita tak mau lalai, tak mau keluar daripada waktu tu dengan kosong. Tapi sembahyang tu tak sempurna, tak sah, oleh kerana tak cukup syarat. Maka kita ni balik rumah, ulang balik. I'adah orang panggil. Tu maksudnya solat hormat waktu. Dalam keadaan yang macam manakah orang Islam dibenarkan solat hormat waktu itu? Yakni di ketika darurat. Naik atas kapal terbang yang tak ada, tanah pun tak ada, syarat suci dua alat tu tak ada, kita tak ada wudu. Semayang kena semayang. Semayang yang tak cukup syarat, supaya tak mau bagi kosong waktu tu, tak mau bagi kosong. Semayang juga zuhur, sampai hotel lagi kita semayang balik hak tadi, ataupun nanti rumah kita balik, kita ganti balik. Ataupun seperti tadi ni, orang perempuan yang terkepit. Ad-darurah itu bersangatan hajat. Iza daqa ittasa'a, apabila sempit maka menjadi luas. Tak apalah, semayanglah dulu hormat waktu. Tapi tak sah semayang tu, kena buat lain. Tujuan semayang tu tak mau bagi kosong waktu tu saja. Wallahu a'lam. Ya. Anak angkat tak boleh. Anak angkat tetap batal. Tetap batal. Kita tak ada anak, kita ambil anak angkat.
Tiba-tiba ambil ada. Lepas tu bini kita mengandung pula. Kita ni kasih kat dia anak kita ni. Anak angkat, mak dia pun tak ada, ayah dia tak ada. Dia dikira anak kita. Tapi tak boleh. Kalau ambil anak angkat macam ni, seeloknya bagi susu. Tapi susu pun tak. Semata-mata anak angkat, maka dia dengan anak kita, kalau dia lelaki, anak kita tu perempuan, batal wuduk. Dia dengan isteri kita, batal wuduk. Dia dengan isteri kita, auratnya seperti orang yang luar. Tapi kita kata, biasa dah anak kita. Hak ni yang payah Melayu kita. Dia tak ada apa, kita rasa macam, dia kira rasa. Tapi sekiranya hukum, tak boleh lah. Duduk satu rumah tu kena ada batasan dia. Kalau kita dengan adik-beradik dia lah, iyalah, tu masalah dia. Contohnya dia duduk dengan kita, dia perempuan, kita lelaki. Walaupun kita kasih dia rasa macam mana, tak ada rasa ingin apa tak ada, tetap kena kira batas. Bilik dia kena asin, tu hukum. Dia dengan kalau dia lelaki dengan isteri kita, batal wuduk. Kalau kita dengan dia, batal wuduk. Kalau perempuan, kita lelaki, dia perempuan, bukan anak kita, batal wuduk. Batal wuduk. Sebab bukan daripada nasab kita. Kalau bersentuhan tu dia kira dosa juga. Bersentuhan tu dia kira lain lah. Sebab kalau tak ada syahwah tu, dia kira macam adat. Macam kita orang muda ni pergi salam orang tua-tua tu menakan pupu kita lah apalah, secara adat tu. Tapi batal wuduk tetap batal wuduk. Hukum tetap batal wuduk. Kalau kita dah dibinkan tu macam mana nak buat dengan VPN tu? Dia dalam Islam, kalau anak angkat ni memang tak boleh bin kepada kita. Jangan sebab anak semua dah tukar nama bapa angkat. Itu kalau tukar sekalipun, itu adat saja yang membenarkan. Cara tak, tetap tidak membenarkan. Dari segi hukum je macam mana? Nak kena VPN, kena pergi angkat sumpah tu. Tu kalau ikat tu. Sebab apa? Selagi harta pusaka tu menjadi zalim kepada anak-anak. Kalau nak bagi tak apalah hebah. Tiba-tiba mati Faraid ham ke anak, tiba-tiba dapat. Jadi nayalah anak-anak hak betul ni. Tu tak diizinkan kita ni binkan kepada bapa angkat itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa dia? Ya. Ya. Oh, baik. Jadi masalah tadi, orang yang uzur tiba-tiba terkeluar mandi. Keluar yang pertama tak batal wuduk, tetapi wajib mandi wajib. Soalannya, wuduk tu boleh buat apa? Maknanya nak semayang tak kena ambil semayang dah. Mandi wajib, terus semayang. Tak payah dah ambil wuduk. Baik. Dia tak mandi lagi, wuduk dia tu boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Kerana nak baca Quran tak boleh hadap sak, nak mandi nak semayang tak boleh kerana hadap sak, nak tawaf tak boleh kerana hadap sak. Wuduk tu buat apa? Guna dia pakai wuduk ni dengan faedah dia, tak kena ambil wuduk lain, hak tu saja. Mandi wajib tak kena ambil wuduk, hak tu saja guna dia. Nak semayang tak boleh sebab hadap sak. Nak buat benda lain, baca Quran tak boleh melainkan zikir, niat zikir. Jadi soalan dia, wuduk tu guna untuk apa? Jawapan dia, faedah dia, mandi hal lain tak boleh buat juga kerana hadaf sak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.